Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Kita kelas pagi kan? Okey, pagi. Hari ini kita akan buat amali. Seperti biasa, setiap hari Selasa pagi, Selasa pagi dalam pukul 9 kita akan masuk kelas amali. Kita dah masuk dalam bab penanaman pokok, pembacaan pokok, semua kita dah masuk. So hari ini kita akan masuk bab baru. Okey, siapa yang tak ada lagi? Semua ada? Semua Okay, ada. semua dah ada. Okey, good. Ketua kelas semua dah ada kan? Okey. Okey, sekarang semua dah ada. Semua pakai kasut kan? Tak ada yang pakai slipper. Nah, biasalah kita kat sekolah kan takkan pakai slipper. Okey. Kita ni pastikan kamu pakai kasut, pastikan kamu jaga keselamatan, pastikan kamu tak bergurau-gurau kat dalam ladang ni dekat kawasan penanaman, pastikan kamu tak bermain. Nak main jap lagi. Waktu rehat kamu main. Okey, sekarang kita akan belajar satu bab baru. Bab baru ni nama dia pindah-pindah. Okey, kenapa pindah-pindah? Pindah-pindah ni adalah kita melakukan satu proses pemindahan pokok daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, siapa tahu kenapa kita kena pindahkan pokok? Siapa tahu? Adisa tahu tak? Tak tahu? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, apa kamu tahu? Okey, kenapa kita kena pindahkan pokok? First, kita kena pastikan pokok tu dapat ruang yang secukupnya. Sebab bila pokok tak dapat ruang yang secukupnya, dia akan suffocated kat situ, dia macam stuck kat situ, dia tak dapat nutrien, dia tak dapat air, dia tak dapat ruang untuk dia makin membesar. Contoh macam ini pokok cili. Pokok cili ni bila dia tak ada ruang, pokok cili dia jenis akan naik membesar. Bila dia tak dapat ruang secukupnya untuk besar, dia nanti buah dia tak banyak. Kamu tengok macam ni, sepatutnya buah dia dah banyak, tapi sebab dia ni pokok cili, ni ada dua pokok cili, ni ada satu pokok kemboja, ni ada satu pokok bulu ayam, dia menyebabkan dia stuck kat situ ramai-ramai, tak boleh mengembang. Dia punya dahan dia tak, branch dia tak boleh makin mengembang untuk dapatkan ruang. Okey, jadi hari ini kita akan buat proses pemindahan pokok. Okay, ingat tak apa yang cikgu cakap tadi? First, kita pindah pokok untuk bagi dia ruang, untuk bagi dia ada nutrien yang seimbang, untuk bagi dia dapat air yang secukupnya. Okey, sekarang kita akan cikgu akan tunjukkan cara dia. Mudah aja untuk kamu semua buat proses pemindahan pokok, untuk buat transplanting. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai proses pemindahan pokok, pencarangan pokok, tapi dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai transplanting. Dia lagi senang nanya kamu kalau kamu ingat sebagai transplanting. Okey, kamu tengok sekarang ni kita ada 3 jenis pokok berbeza kat sini. Ini cili, ini cili, ini cili. Ini pokok kemboja, ini pokok bulu ayam. Okey, sekarang kita kena asingkan. Ini pokok berbuah, ini pokok berbunga, ini pokok berbunga. Kamu nampak kenapa ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi ni, ada yang rendah ni? Sebab dia tak dapat nutrien secukupnya. Dia dalam satu pasu yang sama mereka bersaing. Bersaing untuk dapat air, bersaing untuk dapat nutrien. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni, kita kena asingkan. Kita kena pindahkan pokok ni untuk pastikan cili ni makin banyak buah, makin membesar dengan sihat. Okey, first kali kamu kena buat, kamu kena tengok dia dekat mana. Ambil ni. Siapa tahu ni apa? Apa? Penyodok. Skop. Ikut kamu lah kamu nak panggil apa. Ada orang panggil skop, ada orang panggil penyodok. Jangan panggil penyapu sampah, sudah. Okey, kamu ambil ni. Tapi sebelum tu, siapa tahu apa kita kena buat sebelum kita transplant pokok? Zero saya dulu cikgu. Siapa jawab tu? Aisyah. Betul? Nanti minta bergula kan? Okey, first kali sebelum kita transplant pokok, kita kena jirus pokok ni. Kenapa kita kena jirus pokok? Supaya media ini tak kering. Sebab bila media ni kering, pokok ni akan mudah rosak bila kita tarik dia. Dia akan, akarnya akan tersangkut antara tanah-tanah yang kering. Ibarat kamu mencangkul kat belakang rumah mak kamu cangkul tanah kering, susah tak? Susah kan? Jadi biasanya mak kamu akan suruh kamu jirus dulu untuk sebelum kamu transplant. Sebelum kamu cangkul tanah tu. Okay, first ambil ni. Kamu sorok dia dekat dalam ni, dekat tanah ni. Tapi pastikan ambil beberapa cm jarak daripada tempat itu supaya kamu tak cucuk dan kamu tak mencederakan akar pokok tu. Kamu ni tekan, angkat dengan berhati-hati tanpa mencederakan akar pokok. Angkat ni, letak kat sini. Tapi sebelum tu pastikan kamu dah buat ruang sedikit dekat sini untuk bagi pokok yang baru ni ditanam. Transplant satu, kita boleh transplant satu lagi. Ini kita pun boleh transplant dekat dia juga sebab ini adalah pokok yang sama. Pokok cili juga sama dengan dia. So kita boleh transplant dia sekali, dia duduk sama-sama. Kenapa kita boleh sekali kan? Seperti yang saya cakap tadi,
Ini kita boleh sekalikan dia sebab dia sama-sama pokok cili dan dia masih ada ruang. Sebab pokok cili perlu ruang yang besar untuk dia membesar dan meninggi dan dia mengambil ruang yang sangat banyak. Okey, lepas kamu dah transplant, okey, kita kena buat apa? Kita kena jirus. Kita kena jirus. Bagi mandi sikit. Okey, kita dah jirus. Pastikan tanah yang kamu tutup tadi menutupi akar secukupnya. Kamu tak boleh biarkan akar ni terdedah. Sebab bila kamu biarkan akar terdedah, kamu akan menyebabkan dia terdedah kepada penyakit. Kamu akan menyebabkan dia terdedah pada perosak. Kamu akan menyebabkan dia terdedah pada cahaya matahari yang terlampau banyak sampai menyebabkan akar ni kering dan menyebabkan dia terdedah. Dia kering sangat, nanti dia sakit lah. Pokok ni tak boleh membesar dengan baik. Okey. Okey, dan ni. Okay, apa yang kita kena buat kat pokok asal ni? Okey. Takkan kamu nak biarkan ni pokok asal sebab kamu masih ada satu lagi pokok kat sini. Basuh sikit tangan. Okey, kamu masih ada pokok kemboja ni, kamu masih ada pokok bunga bulu ayam ni. Okey, antara pokok ni dengan pokok ni, mana satu lagi penting? Imran, mana satu lagi penting? Pokok yang besar. Okey, Alina yang jawab. Okey, pokok besar ni lagi penting sebab dia adalah pokok utama yang dekat sini. Biasalah tu kelas kamu memang tanya orang lain jawab. Okey. Okey, tak kisah. Okey, ini kamu dah list sikit tadi. Okey, kamu dah boleh angkat. Pokok yang muncul dan tumbuh di kawasan pokok lain, biasanya dalam bidang sains pertanian kamu kena tahu kita panggil dia sebagai perosak, kita panggil dia sebagai parasite, kita panggil dia sebagai penumpang. Sama ada penumpang ni baik atau jahat, asalkan dia duduk dekat tempat yang bukan sepatutnya dia duduk, ia dikira sebagai penumpang dan dia akan menyebabkan pokok ni menghadapi permasalahan iaitu ketidakcukupan nutrien. Jadi untuk pastikan pokok ni membesar dengan sihat, untuk kamu pastikan pokok ni dapat nutrien yang secukupnya, untuk kamu pastikan pokok ni tak mati disebabkan ada tak cukup nutrien, kamu kena alihkan pokok yang dikira sebagai parasite. Pokok ni kamu sama ada kamu boleh alihkan ataupun kamu buang je. Tapi sebab kali ini adalah pokok berbunga, pokok jenis bunga, kamu boleh alihkan ke pasu lain. Okey, nanti kita cari pasu lain untuk alihkan pokok ni. Okey, pokok yang ni, tempat pokok asal, kamu kena bersihkan. Kamu buang je mana-mana ni. Contoh macam ni, kamu nampak ni adalah moses. Moses ni adalah jenis-jenis lumut. Jenis-jenis lumut yang muncul dekat pokok-pokok tu, sebenarnya pokok-pokok yang ada ruangan yang dia ada nutrien secukupnya. Dia ada air, dia ada nutrien. Jadi moses macam ni memang akan banyak muncul. Macam ni, kamu buang je supaya pokok ni dapat membesar dengan sihat. Pokok yang ni tadi, pastikan kamu dah tanam dia, pastikan kamu nampak tak ada rumput-rumpai kat sini. Kalau tak guna juga kamu transplant sebab nanti nutrien akan diambil oleh rumpai. Kalau pokok-pokok yang macam ni, kalau pokok-pokok yang macam pokok cili ni, mungkin sekarang dia tak perlukan pancang. Tapi mungkin nanti bila dia dah besar sikit, bila kamu dah nampak buah semakin banyak, kamu kena pancang dia supaya pokok ni tak tumbang. Pokok cili, dia akan hasilkan dalam 3-4 kilo buah dalam satu musim. Jadi bila kalau kamu tak pancang dia, kamu akan menyebabkan pokok ni sebab buah terlampau berat. Okey. Sekarang saya akan buat kesimpulan. Okey, siapa yang faham apa yang saya cakap hari ni pasal transplanting? Okey. Saya faham kenapa kita transplant. Okey, first kita kena transplant untuk, ini kita recap je balik. Kita akan transplant untuk pastikan nutriennya seimbang. Untuk setiap pokok tu, ini dapat nutrien secukupnya, nutrien yang seimbang. Ini pun dapat nutrien yang secukupnya dan seimbang. Second, untuk mengelakkan persaingan antara pokok-pokok, kita untuk pastikan satu-satu pokok ni dia tak punya persaingan yang terlampau tinggi. Sebab bila persaingan terlampau tinggi antara pokok, first kamu akan lihat dia buah dia tak banyak. Second, kamu akan lihat dia ni, tengok ni, dalam satu pasang sama, keluar tak bunga? Tak kan? Okay. Kamu akan tengok ni, dia tak keluar bunga. Yang ni tak keluar bunga, ni buahnya tak banyak. Ini keluar buah, tapi tak banyak. Jadi kamu itulah function kita buat transplanting. Untuk dapatkan buah yang kita dapatkan hasil yang secukupnya, hasil yang banyak. Kita untuk elakkan persaingan, kita untuk elakkan permasalahan pada pokok ni sendiri. Okey, faham tak semua? Faham, cikgu. Faham? Semua faham? Okey, sekarang ni saya akan serahkan kepada kamu semua untuk kamu melakukan aktiviti ni. Okey, bahagikan
kamu sekarang ada 32 orang, bahagikan kepada dalam 5 kumpulan. Satu kumpulan dalam 6 orang macam tu. 6 orang, 7 orang sikit sebab kamu 32 orang. Satu kumpulan dalam 5 orang. 5 orang, 6 orang. Tak kisahlah lelaki perempuan, campur je. Okey, saya dah letakkan situ. Pasu, saya dah letak pasu, saya dah letak pokok, saya dah letak tanah. Kamu buat sendiri. Mana yang dah siap, datang balik ke saya. Okey, done? Thank you. Oh, saya lupa nak cakap. Betul. Pandai pun. Siapa yang bisik tadi tu? Alih tempat duduk. Okey. Bila kita dah transplant pokok, kamu jangan lupa untuk alihkan dia ke tempat duduk. Sebab pokok kalau kamu tak alihkan ke tempat duduk, dia akan susah nak tumbuh. Sebab dia kira macam baby lagi, baru pindah rumah, baby. Kita kena alihkan dia tempat duduk. Okey, ni ada pokok, kita alihkan dia kat sini. Okey. Guys, got it? Okey, dah, you buat kerja selesai. Thank you.